selamat pagi semua. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bab yang kelima. Okey, sekiranya anda ada buku teks para pelajar, okey, anda bolehlah rujuk di muka surat 120. Okey, bab yang kelima 120. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan tengok tajuk subtopik 5.3 iaitu peluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British di Sabah. Sebelum PKP hari itu, sebelum cuti Hari Raya, kita telah mempelajari tentang peluasan Brooke, James Brooke ataupun keluarga Brooke ke atas Sarawak. Jadi hari ini kita akan tengok peluasan kuasa Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB. Di negeri Sabah. Jadi kita mula dengan yang pertama. Jadi muka surat 120 pada buku teks anda. Anda lihat di sini. Saya akan beritahu anda poin-poin yang penting yang perlu anda ingat. Jadi kalau kita tengok peta Sabah ini. Ini peta Sabah kan. Kalau kita tengok peta Sabah ini, Sabah ini tempat dia adalah strategik. Tempat dia adalah strategik. Kedudukan dia adalah strategik. Jadi disebabkan oleh kedudukannya yang strategik, ia menarik perhatian orang luar terhadap negeri Sabah. Jadi kita lihat poin di sini. Perenggan pertama, perenggan yang pertama sini, pengenalan sini ya. Saya akan gariskan. Jadi dulu semasa awal bab yang kelima hari itu, saya telah beritahu anda bahawa Sabah pada masa itu dia dikuasai oleh dua kesultanan, itu Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Dan lagi satu dia ada sistem ketua-ketua bebas. Jadi anda ingat poin yang ini ya. Kedudukan Sabah yang strategik dan potensi ekonomi menyebabkan Sabah menjadi perhatian pemodal asing ataupun pelabur luar. Saya ulang balik. Kedudukan Sabah yang strategik, satu strategik, dua potensi ekonomi. Faktor ekonomi menyebabkan Sabah menjadi perhatian pemodal luar. Jadi apakah cara yang digunakan oleh pemodal luar ini untuk menguasai Sabah? Kalau anda tengok di sini ada tiga cara. Strategi pajakan. Pajakan ini macam sewa lah. Pembelian dan perjanjian. Menyebabkan Sabah dikuasai oleh pemodal asing. Dan seterusnya termasuklah Syarikat Borneo Utara British ataupun short form dia SBUB. Jadi anda ingat dua poin di sini ya. Apakah yang menyebabkan Sabah dikuasai oleh pemodal asing ataupun menjadi perhatian pemodal asing? Satu, kedudukan strategik. Dua, potensi ekonomi. Lagi satu, apakah strategi yang digunakan oleh pemodal asing untuk menguasai Sabah? Tiga strategi ya. Pajakan, pembelian dan perjanjian. Ingat poin ini. Jadi sekarang kita tengok secara detail tentang kedudukan strategik dan potensi ekonomi ataupun kekayaan ekonomi. Kita tengok yang pertama dahulu dari segi strategik. Kalau anda tengok di sini kedudukan Sabah, kalau anda tengok peta di sini, Sabah ini dia kedudukan strategik. Dia terletak di antara
China dengan Singapura. Okey, pada masa itu ini negara China. Okey, ini negara China. Ini adalah Singapura. Jadi Singapura anda sudah belajar itu dia adalah pelabuhan British. British pada masa itu berdagang dengan China. Jadi Sabah dia terletak di tengah-tengah perjalanan di antara China dengan Singapura. Okey, dan anda mesti tahu kedudukan Sabah yang berhampiran dengan Laut Cina Selatan menyebabkan dia menjadi tempat persinggahan ataupun pelabuhan. Okey, anda boleh tengok poin di bawah di sini. Okey, Sabah dia terletak di tengah-tengah. Okey, saya guna garis. Okey, Sabah terletak di tengah-tengah. Okey, laluan perdagangan China dengan Singapura. Okey, selain itu Sabah juga berhampiran dengan laluan Pulau Palawan. Okey, yang merupakan laluan maritim. Laluan maritim maksudnya laluan perdagangan. Okey, laluan laut bagi kapal-kapal yang berlayar ke China. Okey, bagi kapal yang berlayar ke China dan Jepun. Okey, jadi anda tengok di sini ya. Okey, ini Pulau Palawan. Jadi China di sini, Jepun di sini. Okey, Jepun dia terletak di sini. Lebih kurang di atas lah. Okey, ini Taiwan. Okey, dia terletak di atas. Okey, jadi di sini adalah laluan. Okey, dan di sini juga ada laluan. Okey, kawasan ini adalah laluan. Kawasan ini juga adalah laluan. Okey, laluan perdagangan. Jadi kedudukan Sabah pada masa itu cukup strategik ya. Cukup strategik. Dan satu lagi perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia. Okey, selain daripada perdagangan ke China dan Jepun, okey, Sabah juga merupakan laluan perdagangan di antara New Guinea dengan Australia. Australia adalah di bawah. Kita tak tampak di sini ya. Jadi ini semua adalah laluan perdagangan. Dan Sabah ini seperti yang saya katakan tadi disebabkan dia dekat dengan Laut Cina Selatan. Okey, dia mempunyai pelabuhan okey, pelabuhan. Dan pelabuhan Sabah ini dia cukup bukan sahaja strategik, dia cukup selamat. Okey, kapal boleh singgah di situ dengan selamat. Okey, kenapa? Kerana dia selamat daripada tiupan angin monsun. Okey, dia selamat daripada tiupan angin monsun. Okey, khasnya kawasan Teluk Gaya lah. Okey, kawasan Teluk. Okey, boleh ya. Okey, dua dari segi kegiatan kekayaan ekonomi. Okey, kekayaan ekonomi ada potensi ekonomi. Okey, jadi apakah hasil Sabah? Hasil ekonomi Sabah. Okey, kita ada sarang burung, sagu, rotan, getah pecah, gamat, okey, sirip ikan hiu. Okey, lepas tu kita juga ada ini. Okey, tanaman seperti indigo dengan kapas. Okey, indigo dengan kapas. Jadi ini semua kita ada kegiatan pertanian komersial. Pertanian komersial maksudnya pertanian tanaman yang dijalankan untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ini adalah hasil kekayaan Sabah. Sarang burung yang ada pasaran. Okey, sagu, rotan, getah pecah, gamak, sirip ikan hiu serta tanaman indigo dengan kapas. Jadi kekayaan ekonomi Sabah ini menjadi perhatian pemodal asing. Okay, kekayaan di Sabah cukup banyak. Okey, boleh? Okey, jadi kita tengok satu soalan di sini, senang sahaja. Okey, anda cuba jawab soalan ini ya. Okey, okey. Antara sebab-sebab kuasa-kuasa luar menjajah dan campur tangan dalam negara kita, ini termasuk Sabah, termasuklah apa? Satu, kawasan tanah tinggi yang banyak. Dua, pelbagai penduduk. Tiga, kedudukan geografi, itu kedudukan strategik. Empat, hasil bumi yang berharga. Okey, apa jawapan dia? A, B, C, D. Okey, tulis jawapan dalam ruangan chat.
Okey, Edwin Tiong kata D, Natasha D, Vincent D, Gabriel D, Joshua D, Imeson D. Okey, majoriti kata D di sini ya. Okey, terima kasih pelajar. Okey, ya, jawapan dia adalah D. Okey, 3 dengan 4, kedudukan geografi yang strategik dan hasil bumi yang berharga. Okey, jadi terima kasih pelajar. Jawapan dia adalah donkey. Okey, 3 dengan 4 lah. Geografi ni adalah strategik. Hasil bumi adalah seperti apa? Hasil bumi maksudnya kekayaan ekonomi. Okey. Nak bagi contoh, anda boleh bagi 3 contoh lah. Contohnya sarang burung. Okey. Apa lagi kekayaan ekonomi di Sabah? Okey, sarang burung. Apa dia? Okey, sarang burung, rotan, getah pecah, gamak, sirikan liu, indigo, kapas. Anda pilihlah 3. Lah 3. Okey, kita balik ke buku teks. Okey, anda tengok di sini sekarang. Okey, Sabah sebelum penguasaan SBUB. Jadi sebelum SBUB datang ke Sabah, okey, sebenarnya British sudah pun memiliki 2 kawasan di Sabah, itu Pulau Balabangan dengan Pulau Labuan. Okey, jadi anda ingat di sini ya. Okey, saya tunjukkan poin yang anda perlu ingat. Okey, British menduduki Pulau Balabangan. Okey, Pulau Balabangan. Okey, di mana pada masa itu Alexander Dalrymple, okey, telah membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu. Okey, tetapi penempatan British di Pulau Balabangan menghadapi masalah, menyebabkan British terpaksa meninggalkan Pulau Balabangan ini. Okey, apa masalah yang dihadapi oleh British? Okey, jawapan dia adalah serangan Lanun. Okey, jadi kalau seorang tanya, mengapa British meninggalkan Pulau Balabangan? Jawapan dia adalah disebabkan oleh serangan Laut Lanun. Okey, jadi British meninggalkan pulau ini kerana serangan Lanun. Okey, anda ingat ini saja. Okey, untuk Pulau Labuan. Okey, pada masa itu James Brooke, okey, yang Sarawak. Okay, dia telah meluaskan kuasa dan membuat perjanjian dengan Sultan Brunei. Okay, dan Sultan Brunei telah menyerahkan Labuan kepada British ataupun James Brooke. Dan James Brooke merupakan governor pertama di Labuan. Okay, jadi untuk Pulau Labuan, James Brooke adalah governor yang pertama. Okey, jadi kita ada 2, Pulau Balabangan dengan Pulau Labuan. Okay, anda ingat yang saya garis ini? Okey. Okey, kita tengok ini sekarang Okey, petapakkan, okey. Syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB ke atas negeri Sabah. Okey, jadi seperti yang saya katakan tadi, apakah faktor yang menyebabkan pemodal asing ataupun SBUB menapak kuasa di Sabah? Iaitu kedudukan strategik dengan potensi kekayaan ekonomi. Okey, ini 2. Apa strategi dia? Tadi pun saya sudah terangkan, menyewa, menyamajak dan mengadakan perjanjian. Okey, menyewa, memajak, mengadakan perjanjian. Okey, ada satu lagi tadi di sini Okey, pembelian. Okey, pembelian. Okey, pembelian. Okay, anda pun boleh tulis perkataan. Anda pun boleh tulis jawapan ini.
Okay, nanti kita akan buat latihan. Okay, kita cuba tengok urutan peristiwa. Okay, pentapakan. Okay, kuasa barat, pemuda barat ataupun SBUB ke atas negeri Sabah. Okay, jadi seperti yang tadi saya katakan, Sabah terbagi kepada dua bahagian. Satu, kawasan dikuasai oleh Sultan Brunei dan satu lagi dikuasai oleh Sultan Sulu. Okay, kawasan barat Sultan Brunei, kawasan timur Sultan Sulu. Okay, jadi pada masa itu Charles Lee Moses telah menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Okay, lepas itu Charles Lee Moses dia jual hak dia. Okay, dia sewa, lepas tu dia jual hak dia kepada dua lagi pemodal Eropah. Pemodal asing, itu J.W. Torrey dengan T.B. Harris. Jadi dia berpindah tempat. Dia sewa, lepas tu dijual. Okay, ini di pantai barat. Okay, lepas tu di pantai timur, di kawasan Sultan Sulu. Okay, Alfred dan Edward Dent, dia memajak Sabah daripada Sultan Sulu. Dia buat perjanjian dan dia pajak kawasan tersebut, dia sewa kawasan tersebut. Okay, lepas itu Overbeck, Baron Gustavo von Overbeck bekerja sama dengan Alfred dan Edward Dent untuk memajukan Sabah. Okay. Jadi anda lihat di sini Okay, Sabah sebelah barat. Okay. Okay, dimiliki oleh siapa? Torrey. Okay, sebab Charles Lee Moses dia sewa kawasan Sabah daripada Sultan Brunei, dia jual kepada Torrey. Okay, dia jual kepada Torrey dan Harris di sebelah barat. Okay, sebelah timur Alfred dan Edward Dent memajak Sabah, kawasan timur Sabah, pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu dan bekerja sama dengan Overbeck. Okay, jadi lepas tu Torrey dia jual haknya kepada Overbeck. Maksudnya pantai barat itu, kawasan pantai barat itu dijual kepada Overbeck. Jadi maksudnya sekarang Overbeck, Alfred Dent dan Edward Dent mempunyai kawasan pantai barat dengan pantai timur. Okey, Sabah. Jadi lepas tu Overbeck dia jual hak dia kepada Alfred Dent dan Edward Dent. Okey, jadi Alfred Dent pada masa itu, Edward Dent dan adiknya pada masa itu mendubuhkan SBUB. Okey, SBUB. Ya, Borneo Utara ataupun Sabah menjadi negeri naungan British. Okay, anda boleh faham Okey, dia senang saja dia macam ni. Okay, saya besarkan peta ini. Okey, ini peta Sabah. Okey, senang saja. Senang untuk diingat. Okey, anda tengok di sini Okey, okay, ini Sabah. Okey, yang kawasan ini, ini terlampau tebal. Akan ke satu. Okey, saya guna warna lain. Okey, anda tengok di sini Okey, ni. Okay. Kawasan di sini adalah kawasan penguasaan, kawasan yang dikuasai oleh Brunei. Brunei dan sini pula adalah Sulu. Okey, timur. Okey, jadi yang barat ini, yang kawasan pantai barat Sabah ini, okey, disewa oleh siapa tadi? Charles apa nama dia tadi? Charles Lee Moses. Okey. Jadi Charles Lee Moses dia telah jual, lepas dia sewa, dia jual hak dia kepada Torrey. Jadi kawasan ini adalah milik Torrey sekarang. Okey. Kawasan ini adalah milik Torrey sekarang. Okey, saya kecilkan sedikit. Besar.
Torre, okey. Manakala kawasan sini ya, okey, pada masa itu Alfred Dan dan Edward Dan dia telah sewa daripada Sultan Brunei bekerja sama dengan Baron Overbeck. Okey, jadi ini kawasan pantai timur. Jadi kawasan ini adalah milik siapa? Milik Alfred Dan. Okey, Alfred dan Edward Dan lah, saya berbual Dan di sini. Okey, lepas itu dia juga merupakan kawasan yang dimiliki oleh Overbeck sebab bekerja sama dengan mereka. Okey, jadi lepas tu Torre dia jual hak dia kepada Overbeck, menyebabkan Dan dan Overbeck memiliki dua-dua kawasan ini. Dan akhirnya Overbeck diserah hak dia kepada dan Dan menemukan SBUB dan seterusnya menguasai negeri Sabah. Okey, jadi anda ingat kronologi ini sahaja. Okey, senang sahaja. Okey, jadi kita tengok satu soalan sangat senang. Okey, anda tengok soalan ini. Okey, soalan ini 1878 Alfred dan Edward Dan telah membuat pajakan terhadap pantai timur Sabah. Siapakah yang membuat pajakan kawasan tersebut? A. Sultan Sulu, B. Sultan Brunei, C. Sharif Masaho, D. Datuk Padigi Ali. Okey, apa jawapan dia? Zosia kata A, Natasha A, Deborah A, Ime Swan, Tan Jin Ying, Ling Jin Chi, Emily Go, Chen Wenqi, Chong Wening, Eugene Ng, Vincent, Cheng Wei, Jeannie, Tong Yusing, Lau Seng Kiat, Edwin. Okey, dan kawan-kawan kata A ya. Okey, Sultan Sulu. Okey, senang saja. Kalau Charles Lee Moses dia Sultan Brunei. Okey, senang saja jawapan dia. Jawapan dia. Okey. Lepas tu kita tengok di sini pula. Okey, jadi ini adalah jata ataupun lencana SBUB ya. Ini adalah pegawai syarikat Borneo Utara SBUB. Okey, anda tengok sini. Okey, peluasan kuasa SBUB di Sabah. Okey, jadi untuk menguasai negeri Sabah ini, okey, SBUB, Syarikat Borneo Utara British, mereka perlu mendapat piagam diraja. Piagam diraja ini dia macam lesen lah. Dia macam kebenaran, lesen. Okey, lesen khas. Okey, supaya SBUB ini dia akan menjadi wakil kerajaan British untuk melakukan aktiviti dan kegiatan di Sabah. Okey, serta meluaskan kuasa di Sabah. Jadi anda ingat ini ya. Okey, SBB pada masa itu dia ni sebuah syarikat. SBUB untuk meluaskan kuasa di Sabah, SBUB dia perlu memiliki piagam diraja. Okey, daripada kerajaan British. Kenapa? Untuk menjadi wakil kerajaan British di Sabah. Supaya SBUB dia juga boleh meluaskan kuasa ke atas Sabah. Okay. Jadi untuk mendapatkan piagam diraja ini ya, SBUB perlu mematuhi beberapa syarat. Okey, satu, SBUB mesti menerima penasihat British. Okey, SBUB mesti menerima seorang penasihat British. SBUB mesti memelihara adat resam, agama serta penduduk tempatan. Okay. Dan SBUB hendaklah memerintah negeri Sabah dengan adil dan saksama. SBUB juga perlu melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diakui oleh British.
Dan SBB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Jadi ini menunjukkan British mempunyai kata putus tentang kedudukan negeri Sabah. Jadi sekali lagi saya ulangi, mengapa SBUB perlu memiliki piagam diraja ini? Supaya SBUB ini dia boleh menjadi wakil kerajaan British di negeri Sabah, berdagang di sana, selain itu meluaskan kuasa ke atas negeri Sabah dan mentadbir negeri Sabah. Dan melalui piagam diraja ini, Sabah tidak akan diserahkan kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Kita tengok bawah sini ya. Apakah matlamat SBUB? Apakah dua matlamat SBUB? Jadi dua matlamat utama SBUB ialah satu, pembangunan ekonomi melalui apa? Melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di Sabah. Tadi seperti yang saya katakan tadi, Sabah ini ada banyak kekayaan ekonomi kan? Anda boleh beritahu saya sekali lagi, apakah kekayaan ekonomi yang ada di Sabah? Ataupun hasil bumi yang ada di Sabah? Tolong tulis dalam ruangan chat, apakah sumber ataupun hasil bumi yang terdapat di negeri Sabah? Tulis dalam ruangan chat. Apa hasil bumi dia? Kalau anda masih ingat. Chen Wei kata sarang burung. Natasha Ding kata rotan, sarang burung, sagu gamat. Emily kata sirip ikan hiu. Sewaji kata sagu. Tong Si kata sirip ikan hiu indigo dengan kapas. Deborah kata getah pecah. Betul lah. Tadi kita refresh balik. Jadi ini adalah sumber kekayaan ekonomi di Sabah. Sarang burung, sagu, rotan, getah pecah, gamat, sirikan hiu, indigo, kapas. Hoili kata gamat. Betul lah. Kita balik semula ke sini. Jadi apa matlamat SBUB? Mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di Sabah untuk pembangunan ekonomi. Sebab mereka ini adalah pelabur. Pelabur ataupun pemodal asing. Jadi bagi mereka perdagangan dan sumber ekonomi ini amat penting. Matlamat yang kedua adalah ini melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Contohnya apa? Adat resam, agama, undang-undang, penduduk tempatan. Jadi kalau kita tengok di sini, kita tengok bagaimanakah pentadbiran SBUB di Sabah. Anda boleh tengok di sini. Sebenarnya ini anda boleh ulang, anda boleh lihat semula di muka surat berapa. Di muka surat ini. Di muka surat 127. Anda boleh tengok muka surat 127 sekejap. Kita masuk 127 sekejap. Jadi ini adalah sistem organisasi SBUB di Sabah. Di mana kita ada pemegang saham. Pemegang kuasa saham ini dia di mana? Dia di London. Pemegang saham ini di London. Jadi pemegang saham ini mempunyai kuasa yang sebenar. Jadi di sini kita ada lembaga pengarah. Lembaga pengarah dia melapor kepada pemegang saham, bertanggungjawab kepada pemegang saham. Di sini kita ada majlis penasihat. Di mana
kita ada governor di sini. Governor ini adalah pentadbir SBUB di Sabah. Okey. Kita tengok di sini dulu. Okey, kita balik semula ke sini. Okey. Jadi kuasa sebenar SPUB tadi saya kata terletak di tangan pemodal di London. Okey. Jadi kita dan pentadbir adalah governor. Governor ini akan mentadbir bagi pihak SPUB. Jadi pada masa itu Sir Rutherford Alcock adalah presiden pertama, manakala Alfred Dent adalah pengarah urusan. Governor pertama adalah William Hood Treacher. Okey, ingat yang ini ya. Jadi governor pertama Sabah adalah William Hood Treacher ataupun W.H. Treacher. Kalau pelajar susah nak ingat William Hood Treacher ataupun W.H. Treacher. Okey. Jadi apa rumusan dia? Okey, rumusan dia lah ini. Okey, kedudukan strategik dan potensi ekonomi Sabah menjadi faktor kemasukan pemodal asing termasuk SPUB di Sabah. Jadi SPUB selepas bertamat di Sabah memperolehi piagam diraja untuk meluaskan kuasa di Sabah. Jadi ini menyebabkan kekayaan ekonomi di Sabah dikuasai oleh pihak asing. Jadi kestabilan negara amatlah penting bagi memastikan usaha, inovasi dan kreativiti kita untuk memajukan ekonomi negara kita daripada dimanipulasi dan dieksploitasi oleh kuasa asing. Jadi ini adalah iktibar yang anda belajar. Okey, kalau ada soalan tentang iktibar, iktibar kecil besar sikit. Okey, kadang ada soalan tentang iktibar ataupun pengajaran okey, anda boleh guna jawapan ini. Okey, anda boleh guna jawapan yang ini. Saya gariskan Okey, satu, kestabilan negara amatlah penting. Dua, okey, kita patut ada inovasi dan kreativiti kita untuk memajukan ekonomi negara. Sebab ekonomi negara kita penuh dengan hasil bumi. Jadi kita perlu ada kreativiti dan inovasi untuk memajukan ekonomi kita. Okay. Bukannya diambil oleh kuasa luar. Okay. Dan yang ketiga adalah tidak dimanipulasi ataupun dieksploitasi oleh kuasa asing. Okey, jadi ini adalah 3 iktibar dan pengajaran yang anda boleh belajar daripada peristiwa ini ya. Okey, anda boleh buat tanda di sini ya, tanda pada buku teks. Okey, ini nombor 1, kedua, dan ini adalah iktibar nombor 3. Okey, boleh? Okey. Kita cuba tengok soalan objektif sekarang. Okey, anda cuba jawab berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini ya. Okey, saya akan cari soalan dia. Okey, ini Sarawak hari itu kita sudah buat di kelas. Okey, anda cuba tengok ini. Bukan ini. Ini pelajaran ni. Soalan 19 Okey, 2 matlamat SPUB ialah apa? 1, pembangunan ekonomi, 2, melindungi hak rakyat, 3, kestabilan politik, 4, penyebaran agama. Okey, apa jawapan dia? Okey, tolong tulis dalam ruangan chat apa jawapan dia. Apakah 2 matlamat SPUB? Okey, kita dah ada jawapan. Okey, pelajar tulis A okey, Vincent Selven G, Mek Swan, Chen Wening, Deborah, Cheng Wei, Emeline, Natasha, Eugene En, dan Suket, Huli Yi, Kujisha. Okay, semua memilih A sebagai
jawapan. Okey, bagus. Semua milih A sebagai jawapan. Okey, 1 dengan 2. Pembangunan ekonomi itu mengeksploitasi sumber ekonomi. Hasil bumi, ada ekonomi Sabah, sarang burung, rotan, semua. Okey. Dan kedua adalah melindungi hak rakyat. Okey, seperti apa? Seperti adat resam, undang-undang, undang-undang tempatan. Ini adalah hak rakyat. Okay. Bagus. Okey, kita tengok soalan struktur. Kita cuba buat. Okey, pelajar, anda tengok soalan struktur ini ya. Okey, nanti saya akan suruh anda buat sebagai kerja rumah anda. Okey, A. Senaraikan 2 strategi yang digunakan oleh kuasa asing bagi menguasai Sabah. Okey, anda tulis dalam ruangan chat apakah strategi yang digunakan oleh kuasa asing termasuk SBUB untuk menguasai Sabah. Apa strategi dia? Melalui cara apa? Okey. Bagaimana Charles Lee Moses, mendapat kawasan sebelah barat daripada Sultan Brunei. Ataupun bagaimanakah Alfred dan Edward Dan mendapat kawasan pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Okey, jadi Chen Wei kata menyewa dan memanjat. Okey, ada jawapan lain? Okey, menyewa, memanjat, okey bagus. Okey, memanjat dan mengadakan perjanjian. Okey, bagus. Okey, Deborah kata menyewa, mengadakan perjanjian, memanjat. Okey, lain sikit pun kata benda yang sama. Okey. Jadi kita tengok sini ya. Okey. Ini jawapan anda. Ini jawapan anda. Okey, menyewa, memanjat. Okey. Menyewa. Okey, memanjat. Deborah kata, okey. Eugene kata mengadakan perjanjian. Okey. 3. Perjanjian. Okey. Ataupun anda juga boleh kata apa? Mengadakan pembelian pun boleh juga. Okey. Okey. B. Jelaskan syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja. Okey. Jelaskan syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja. Okey, apa jawapan dia? 4 markah. Apakah 4 syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja? Okey, saya tulis dalam ruangan chat. Tulis dengan ayat penuh. Apa syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk mendapatkan piagam diraja? Okey, Imeson kata ini jawapan Imeson. Okey, Imeson ni kata apa? Okey, dia kata SBUB perlu menerima penasihat British dan memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. Okey, bagus. Ada jawapan lain tak? Okey, jawapan Imeson betul. Okey, ada jawapan lain tak? Okey, ini baru 2 markah. Okey,
Cheng Wei kata pertama, kita tengok jawapan Cheng Wei. Cheng Wei kata apa? SBB perlu menerima penasihat British, SBB harus memelihara adat resam dan SBB harus melantik pegawai takbir. Okey, bagus. Okey, Vincent pun bagi jawapan. Ini jawapan yang lengkap. Saya mau jawapan yang lengkap macam ni. Okey, kita tengok jawapan Vincent. Okey. Anda tengok sini. Baik. Okey, SBB menerima penasihat British dan SBB tidak dibenarkan menjerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Selain itu, SBB mesti melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diakui oleh British. Okey, jadi betul jawapan pelajar. 4 markah di sini, kita tengok apa markah dia. Okey, penasihat British 1 markah, Pemberian Adil Rasul 1 markah, Undang-Undang Penduduk Tempatan 1 markah, 2 apa lagi? Melantik pegawai takbir, okey, yang diakui oleh British 1 markah, dan lagi satu adalah apa? Tidak menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Okey, jadi kita mesti ada 4 poin ini. Okey, bagus jawapan pelajar. Okey, jelaskan pemberian piagam diraja kepada SBB di Sabah. Okey, apakah kesan dia? Apakah kesan pemberian piagam diraja kepada SBB di Sabah? Okey, cuba anda tulis. Apakah kesan dia? Jadi dengan adanya SBUB, apa kesan kepada SBUB di Sabah? Kesan piagam diraja kepada SBUB di Sabah. Okey, cuba pelajar jawab soalan ini, 4 markah. Okey. Apa kesan piagam diraja untuk SBUB di Sabah? Apa SBUB boleh buat kalau ada piagam diraja ini? Okey. Saya ruangan cek. Anda boleh rujuk buku teks anda. Okey, di muka surat mana tadi ya? Di muka surat 123. Okey, 123 dan 123. Anda boleh rujuk muka surat 123 untuk mencari jawapan tersebut. Apakah kesan dia? Mengapa SBB perlu piagam diraja ini? Okey, Cheng Wei dia bagi jawapan ini. Okey, Cheng Wei, kita tengok apa jawapan Cheng Wei. Okey. Okey, Cheng Wei, ini jawapan Cheng Wei. Okey, kesan pemberian. Okey. Piagam diraja kepada SBB ialah okey, 1, ia mengiktiraf kedudukan SBB sebagai wakil kerajaan British, 1 markah. 2, SBB memiliki kuasa untuk mentadbir Sabah. Okey, bagus. Okey, ada jawapan lain tak? Okey, bagus jawapan ini ya. Okey. Jadi kita ada poin ini. Okey, kita ada poin ini. Okey. 1, mengiktiraf kedudukan SBB sebagai wakil kerajaan British Sabah, ini 1 markah. Okey, SBB memiliki kuasa mentadbir di Sabah, ini 2 markah. Okey, okey, Cheng Wei bagi tambahan jawapan. SBB ini juga menunjukkan peluasan kuasa British ke atas negeri Sabah. Okey, bagus. Okey. Piagam ini juga menunjukkan peluasan kuasa British di Sabah. Bagus. Okey, ini 3 markah. Okey, saya perlu 1 markah lagi. Okay, jadi kita ada 3 isi di sini ya.
mengiktiraf kedudukan SBB sebagai wakil kerajaan British di Sabah. 1. 2. SBB ada kuasa mentadbir di Sabah. Okey, boleh mengambil hasil bumi di Sabah. Okey, 2. Okey, 3. Perluasan kuasa British di negeri Sabah. Okey, yang keempat ialah apa? Okey, boleh anda bagi satu isi lagi? Ya, okey, bagus. Wing Sung Ho bagi jawapan ini. Okey, bagus. Okey. Ini jawapan Wing Sung Ho Okey. Wing Sung Ho bagi jawapan ini. Okey, sistem birokrasi yang diterajui oleh governor memastikan usaha syarikat untuk mengait keuntungan. Okey, dengan apa? Mengambil hasil bumi di Sabah. Okey, bagus. Okey, jadi kita ada 4 markah di sini. Okey, okey, anda ada jawapan yang lain lagi? Okey, Lin Jinji juga menulis jawapan ini. Okey, kita tengok jawapan apa? Jawapan Lin Jinji. Okey, kesan pemberian piagam diraja kepada Sabah ialah kepada British di Sabah ialah okey, SBUB mempunyai kuasa mentadbir Sabah, ya, dapat meluaskan kuasa di Sabah, ya, dan kuasa sebenar syarikat terletak di kalangan pemodal di London. Okey, betul. Okey, okey, selain itu anda juga boleh tulis ini, ya. Okey, piagam diraja, dengan adanya piagam diraja ini, okey, Sabah tidak akan serahkan kepada kuasa luar tanpa kebenaran British. Maksudnya ia menjamin kedudukan British di Sabah. Sabah tidak akan jatuh ke tangan kuasa luar. Jadi inilah jawapan yang anda boleh tulis dalam soalan ini. Jadi dan lagi satu, kita cuba tengok. Ini adalah soalan esei, ya. Okey, nak cuba tengok. Jelaskan tentang kedudukan Sabah yang strategik sehingga menarik kuasa asing. Okey, tadi saya kata kedudukan Sabah ini strategik. Okey, dia terletak di kawasan laluan perdagangan. Okey, antara China dengan Singapura. Okey, berhampiran dengan Pulau Palawan, laluan kapal dagang ke China dan Jepun. Okey, aktiviti perdagangan. Okey, pelabuhan. Okey, kapal boleh singgah, boleh berlabuh dan selamat daripada tiupan angin monsun. Okey. Kesan piagam diraja kepada Sabah, kepada SBUB di Sabah. Okey, tadi kita sudah kita sudah tengok. Okey, anda juga boleh tulis jawapan ini, ya. Jawapan ini pun anda boleh tulis. Tadi jawapan anda betul. Anda pun boleh tulis jawapan ini juga. Okey. Okey, SPB melantik pegawai tabir British. Okey. Governor pertama Sir William Hood Thatcher. Okey. Ferdinand pengurus pengarah urusan SPUB. Pemodal London mempunyai kuasa ke atas syarikat. Okey. Okay, anda boleh tulis jawapan ini juga untuk kesan piagam diraja ke atas SPB di Sabah. Okey. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah kita sebagai rakyat Malaysia boleh memanfaatkan sumber kekayaan yang ada di negara kita? Okey. Malaysia kaya dengan sumber alam, sumber hutan, mineral dan sumber laut. Okey, kalau nak bagi contoh, anda boleh bagi contoh. Okey, macam kalau di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Negeri Sembilan, dia kaya dengan biji timah. Pahang, emas. Okey, lepas tu Sarawak kaya dengan apa? Petroleum. Okey, Sabah, sarang burung, sagu, rotan, ketan pecah, gamak, mutiara, sirap ikan hiu, indigo, kapas. Jadi sikap kreatif untuk menghasilkan kraft tangan. Okey, kreatif dan inovatif. Mempelajari teknologi moden untuk mendapatkan sumber
Okay, contohnya macam biji timah, anda boleh guna kapal korek. Sentiasa bijaksana memanfaatkan sumber yang ada. Okay. Berani mengambil tindakan mencuburi bidang baru, mempunyai semangat meneroka untuk mencari sumber baru dan menambahkan ilmu pengetahuan agar bersaing dengan negara lain dan meningkatkan kecekapan untuk menambahkan produktiviti. Okay. Jadi ini adalah anda sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda boleh memanfaatkan sumber kekayaan di negara kita. Ataupun anda boleh ini, okey. Soalan itu mungkin dia tulis macam ni. Okey, anda boleh guna jawapan yang sama. Okey, contohnya ini. Okey, apakah iktibar pengajaran yang anda pelajari daripada luasan kuasa luar ataupun kuasa British ke atas negeri Melayu, Sarawak dan Sabah. Ke atas negara kita. Okay. Negeri kita. Okay. Sabah, Sarawak, Tanah Melayu. Okay. Jadi ini jawapan dia lah. Okay. Anda boleh guna jawapan yang sama. Okay. Jadi itu saja hari ini ya. Jadi sebelum anda berundur, okay, saya akan bagi anda link kehadiran. Anda tolong isi link kehadiran tersebut dan lepas itu anda boleh beredar. Okay. Beredar daripada kelas ini. Jadi sekian, terima kasih kepada semua pelajar. Tolong isi link tersebut sebelum anda beredar daripada kelas hari ini.